2 atau 3 minggu yang lalu, iaitu pada 25 Februari, kita telah pun cuba berjumpa dengan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hishamuddin di Putrajaya, di pejabatnya, tetapi beliau tidak turun untuk berjumpa dengan mangsa ini. Dan kita amat kecewa dengan jawapan yang diberi di Parlimen oleh Datuk Seri Hishamuddin baru-baru ini, yang menyatakan bahawa tiada tindakan akan diambil ke atas anggota-anggota polis yang menembak ibu tunggal ini 5 kali. Selepas beliau ditembak oleh pihak polis, beliau telah ditarik keluar daripada kereta, ditolak ke tanah, dan anggota polis menggunakan kaki bootnya untuk memijak dan menendang Norizan. Ini menyebabkan tulang rusuknya patah. So, let me be clear about this. After she was shot 5 times by the police then dragged her out to the ground and then kicked her with their booted feet. A person who has been shot 5 times, yeah, and broke her ribs. Okay? Now, let me be very clear about this. Norizan is an innocent woman. She was traveling in a car. She has not been charged for any offense. She has never had trouble with the law before, and for no reason whatsoever, the police opened fire in this car and almost killed this lady. One bullet was lodged right next to the heart. She almost died, and IJN had to take that bullet out. Now, our shock and disappointment is this. Despite such a clear evidence of wrongdoing on the police, the minister comes out and says that the police acted properly. International standards are very clear. Police can only shoot if there is actual danger to the lives of the policemen themselves. These people were unarmed people traveling in a car. So what is the justification of the police in shooting her? And the final point is this. There has also been a false story spread by the police that the reason that they shot at this car is because they had to act in self-defense because the car Norizan was traveling in tried to ram the police. This is a lie. And I will prove why it is a lie. The bullets that entered the car entered from behind. So if they were trying to ram the police car, how is it the bullets are coming from behind? Did they go stand and try to ram the police car? So we know from that the police are lying in an absolute baseless lie, trying to justify the shooting of an innocent woman. Okay, so that's why we have come to Parliament with the assistance of the PR representatives. We notice as usual the BN representatives are not interested, but with the assistance of the PR representatives, we hope that we can hand over this memorandum today to the minister, and we hope that justice can be done for this innocent single mother. What has been done to her is a scandal. It's a crying shame. It's an atrocity. Bila masa saya tengah on the way nak balik ke rumah, tiba-tiba ada datang sebuah kereta polis datang di sebelah kanan saya mengajukan dia punya senapang. Lepas tu tiba-tiba saya tak tahu kita tengah berjalan ke atas highway. Polis tu dah melepaskan tembakan. Dan kami di dalam kereta tu merasa takut sangatlah sebab tiba-tiba saja. Sebab lagi-lagi saya ni saya tak pernah ada sebarang criminal record ke atau sebarang rekod jenayah yang lain. Dan tiba-tiba kena tembak macam tu. Dan saya jadi terkejut. And then bila kereta tu berhenti malam tu, seorang polis dia dah mengajukan senapan dia ke arah saya. Lepas tu saya keluar, sebelum saya sempat keluar daripada kereta, dia dah tendang saya. Lepas tu sedangkan saya baru je nak minta tolong kat dia, nak mengadulah sikit kan sebab saya dah kena tembak. Dan benda tu tak didengar. Lepas tu saya keluar daripada kereta, dia pijak lagi. Dan benda tu dah mengakibatkan ribs, tulang rusuk saya patah 2. Dan saya keluar daripada kereta tu, lepas kena pijak, saya minta tolong kepada polis yang lain lah. Anggota polis yang lain minta tolong bawa saya ke hospital sebab saya dah tak boleh bernafas masa tu. And then bila saya sampai ke hospital, doktor kat hospital tu HKL, doktor kat hospital tu cakap saya dah kena tembak 5 das tembakan. 2 di bahagian tangan, 2 di bahagian tangan, and then 3 lagi di bahagian badan. Lepas tu saya rasa macam tak percayalah benda tu sebab saya tak pernah ada rekod jenayah. Jadi saya pun tak tahu kenapa sampai macam tu sekali saya dah kena buat. Lepas jadi bila saya tanya-tanya
kenapa sampai sekarang saya tak tahu apa sebab dia. And then saya pergi keluar di hospital. Saya pergi mengadu kat biro aduan biro aduan dekat MCA. Jumpa Datuk Michael and then dia bawa saya pergi IPK buat report. Then tak ada action. Lepas tu saya pergi ke keadilan lah untuk minta bantuan macam mana, sebab saya dah tak ada cara untuk buat lagi dah, sebab saya kena bayar bil di semasa KJN almost 18,000 lebih lah. Jadi saya dengan keadaan saya sekarang ni, saya tak boleh nak bekerja, tak boleh nak buat apa lah untuk cek duit untuk bayar semua bil-bil perubatan tu. Lagi-lagi saya ada seorang anak, ibu tunggal lagi. So nak kerja pun tak boleh, macam mana nak bayar bil perubatan tu semua. Jadi bila saya sampai kat sini, saya nak, kalau boleh saya nak minta keadilan lah untuk diri saya. Macam mana saya nak tahu punca kenapa. Kalau boleh saya nak tahu kenapa saya ditembak macam tu sekali. Sebab saya memang tak tahu apa-apa. Tak ada roadblock. Tak ada langsung roadblock. Tiba-tiba je boleh tembak. Dekat highway. Highway MRR2. One of my friends lah, kawan pada kawan. Yang lain 2 lelaki dan 2 perempuan. yang lain tak kena tembak. Yang driver tu kena satu saja, lalu dekat bahagian bawah peha dia. Tapi tak ada bullet lah. Tak ada, masa tu kereta tengah bergerak. Jadi kita orang semua tak tahu apa-apa. Satu dekat highway mana ya? MRR2. No, please. Let me clear this up. Very simple. Kereta sedang bergerak. Pihak polis tidak boleh tembak orang dalam kereta semata-mata kerana mereka ada suspek bahawa dia terlibat dalam kesalahan. Kena tangkap dulu secara normal, okey? Kecuali seorang suspek cuba menembak ataupun cuba menyerang seorang anggota polis, polis tidak ada hak di bawah undang-undang Malaysia atau undang-undang antarabangsa untuk menembak sesiapa pun. That's number one. Number two, she's innocent. She's not involved in anything. Okay, so there's no justification for the shooting. Tetapi amat signifikan bahawa 2 daripada survivor shooting ini diseksa untuk mereka membuat pengakuan. Why was this? Why are the police doing this if they are innocent in this matter as they claim? Went to masuk makam, and then now they're trying to release the. Is there a provision for use? Okay, thank you for asking that. We will definitely sue the police because this was an unjustified, cruel, lawless, unlawful shooting of her. She has got a very clear course of action in the law, and we are now waiting for all the necessary documents from the hospital now, and we will sue the police. But meanwhile, it is not just a question of suing the police because that just means monetary compensation, which she is entitled to. We want something else. We want the culprits who shot her, the criminals in uniform who shot her. They must be brought to justice because they're giving a bad name to the entire police force. These few rogue policemen must be brought to justice, and whoever higher ups who have given the green light or who have allowed this kind of lawless shootings to take place in this country, they must also be brought to justice. That's what we want. Compensation for her, yes, but we want the culprits brought to justice. Thank you very much. We have got to go.